Republik Syabak Podcast. Menerang bukan menyerang, mencerah bukan menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'. Alhamdulillah, jumpa kita sekali lagi di dalam Republik Syabak Podcast. Episod yang ke-7 bagi siri podcast. Kali ini kita meneruskan siri podcast ni untuk episod yang ke-7 ni. Bersama dengan saya pada hari ini ialah menemani untuk siri podcast kali ini saudara Fahmi. Ya. Fahmi Yusof. Kan kita akan bersama-sama pada malam ni, Fahmi, no? Kali kedua, Ustaz. Kali kedua, no, Fahmi, untuk jadi co-host. Tuan-tuan dan perempuan, adik-adik, kakak-kakak, abang-abang, semua yang mendengar di anchor.fm/Republik Syabak dan yang menonton di channel YouTube Republik Syabak. Terima kasih atas sokongan, atas support semua yang menonton dalam siri-siri sebelum ni. Terima kasih sekali lagi, penghargaan daripada kami, dan teruskan menonton Republik Syabak Podcast. InsyaAllah kita akan hidangkan perkongsian-perkongsian yang mudah-mudahan perkongsian yang bermanfaat, yang kita boleh ambil sesuatu daripada sembang santai ni, Fahmi, no? Macam mana, Fahmi? Fahmi sihat? Alhamdulillah sihat, Ustaz. Yang 2-3 minggu ni tengok banyak yang demam, Ustaz. Oh, banyak yang demam, no? Batuk-batuk. Tak tahu mungkin Allahuakbar. influenza A tu kot. Sungguh. Jadi mudah-mudahan yang penonton-penonton kita ni, subscriber ni, Allah bagi kesihatan semualah. Allah jaga, Allah lindung, no? Dan kita peringatkan pada semua, jangan lupa teruskan menyokong kami dengan like, comment and share, dan sudah tentu ajak kawan-kawan untuk terus subscribe channel ni supaya ia terus berkembang, dan memang bantulah kami untuk membangunkan channel YouTube ni. Kan kita boleh berkongsi sedikit sebanyak apa yang kita ada, kita share, kita saling bertukar pandangan, dan itu akan lebih memberi semangat kepada kita untuk kita jemput lagi orang-orang yang boleh bagi konten, bagi panduan, boleh ada isi-isi yang kita dapat ambil. Walaupun nampak sembang santai, faham tak? Nampak sembang macam dengan nyembang ni je, tapi sebenarnya ada isi. Kan sebelum ni kita dia bergantung pada tetamu, Ustaz. Ya, sebab itulah. Kan, tapi setakat lah ni tetamu kita semua bagi manfaat lah, kau. Kita tak pernah jemput lagi tetamu pelik-pelik, kan. Tapi bila kita pun tak ada masalah. Lepas ni mungkin kita akan buat konten orang yang pelik-pelik, mungkin kita akan dapat yang pelik lagi. Kan, boleh jadi saling memberi manfaat, orang kata, kan. Jadi tajuk kita tu saling fleksibel ikut tetamu. Betul. Kan, dia akan tengok mood perbincangan kita, no? Jadi pada kali ini kita bersama dengan tetamu jemputan kita untuk teman menyembang pada hari ini. Saling sama-sama mengopi, kan? Kopi pun ada. Kopi mencerah. Kopi pun mencerah. Ada petang ni, kan, kita jemput khas sahabat malam kita. Malam. Oh, malam. Kan, jadi bersama dengan kita hari ini kita jemput Ustaz Naim Saidun. Ahmad Naim Saidun. Kan, kalau orang yang orang yang dah lama duk terlibat dengan orang duk ikut jauhlah Tok Guru lah apalah, insya-Allah kenal kalau orang lama-lama ni. Tapi baru-baru ni rasa Ustaz Naim tak apa nak aktif sangat dah lah ni. Kan, tapi tak apa, kita akan berkenalan tu sedikit pengenalan lah. Kalau kita Ustaz Naim nanti kita akan kenal lebih lanjut lagi, Ustaz. InsyaAllah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat, Ustaz. Macam mana, tak? Ustaz lah ni, kalau kita nak tahu sedikit apa aktiviti terbaru Ustaz lah ni. Ustaz kalut dengan apa lah ni? Sibuk dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah. Setakatlah masih lagi dalam
tema cuti raya haji lah di Pondok Darul Hidayah. Alhamdulillah. Ajak masuk hari Sabtu ni esok ramai. Saya pun baru kata baru habis pening daging kot, insya-Allah. Alhamdulillah. Tapi mabuk daging tak habis lagi baru-baru duk ni. Tadi khutbah kedua tadi pun memang baca laju lah. Masa macam tak apa nak boleh pegang dah tungkat khutbah macam, tapi sihat lagi lah, alhamdulillah. Macam khutbah macam di awangan. Di awangan. Mabuk daging. Tajuk pun awangan tajuk kayangan hari ni, khurafat. Khurafat masyarakat. Alhamdulillah, saya iyalah. Ustaz mengajar di apa? Pondok Darul Hidayah Ustaz Johari. Memang duduk di situ? Memang duduk di situ. Pulang jugalah. Pulang dari kampung lah. Ya. Tadi main daripada kampung di Kota Ontang. Kota Ontang. Tadi balik baca khutbah pagi tadi, balik mengaji di Tobiak dulu. Lepas balik baca khutbah di Kota Ontang, baring-baring Ustaz. Tadi lepas maghrib baru main sini. Main di Sungai Mati Darul Hidayah. Ni baru sampai. Jauh tadi balik Darul Hidayah dah. Balik Ustaz. Balik cakap baju. Jadi apa dia ni Fahmi lah. Kalau siapa nak, sebenarnya kalau kita nak tahu, kita nak kenal Ustaz Naim ni, susul galur pendidikan Ustaz Naim ni menarik banyak. Betul tak kan? Boleh kita share malam ni kan. Kalau kita ni kan. Tapi sebelum kita pergi ke ni, mungkin Ustaz boleh cerita sikit latar belakang keluarga Ustaz pada saya mana apa semua tu. Nama saya Ahmad Naim bin Syadun. Ayah saya almarhum Syadun bin Majid, asal orang dekat situ kat Kota Ontang. Mak saya Mariah binti Haji Ahmad. Duduk di Selarong. Jadi kampung kami dekat-dekat aje. Macam kita kata Limbung dengan Alok Keladi tu. Limbung dengan Alok Keladi. Jadi ikut batas ban lah. Kan Limbung masuk ke depan Masjid Pah. Alok Keladi masuk ke Rumah Fahmi kan. Kota Ontang ni dia belah tu? Belah Gunung Riang. Gunung Riang. Jadi saya anak nombor 3 daripada 7 beradik. Abang saya sulung, duduk ada rumah lah ni. Sebelum ayah saya meninggal, dia mengajak di Johor. Pondok Jorak, Pondok Bukit Pasiang, Ustaz Din. Kakak saya seorang ada di Kuala Lumpur, cikgu sekolah rendah. Adik saya dapat orang perempuan semua, alhamdulillah lah. Alhamdulillah, ramai kat tu. Ramai. Kemudian alhamdulillah saya pun dah semua dah habis lah. Semua dah lepas ni. Adik saya yang lah tu baru habis SPM Islah tahun ni. Dia keluar Darul Hidayah, dia duduk Darul Hidayah 4 tahun. Lepas tu dia pergi sambung ambil SPM, dia tumpang Sekolah Menengah Islah. Sekolah Menengah Islah Pendang dekat Masjid Pendang kat rumah tu. Tepi sungai tu. Ya, tepi sungai tu. Setahun ke 2 tahun saya tak pastilah. Lepas tu dia baru dapat keputusan baru ni, baru minta UPU tak mana tak tahu lah. Tu adik bongsu Ustaz? Adik bongsu lah. Jadi asal Kota Ontang. Asal Kota Ontang, tapi kami pindah rendah juga. Tapi Kota Ontang ni bukan ada sejarah ni, sikit dengan sejarah Sultan ke? Saya taklah berapa pasti. Tahu pasti no. Saya tak membesar di situ. Sebab kalau nama kota-kota ni lalunya dia ada kaitan dengan sejarah-sejarah Sultan Kedah dulu lah. Boleh jadi juga sebab kat situ belakang Kota Ontang tu Kota Kubang Teduh. Tapi yalah, lepas pada bila kita Kedah ni, bila Siam mai jajah kita, depa bukan takat menghapuskan sejarah depa semua, istana ke apa pun semua depa kambuh habis. Selalunya kalau yang jenis kota-kota ni, Kota Sang Semut, kota tempat-tempat yalah, yang Kota Si Putih kan, Kota Si Putih. Lepas tu Kota Kuala Muda semua. Kita kan Kedah ni banyak kota-kota tu kan. Sebenarnya ada kaitan. Kota Rentang ni tak tahu. Tak yang saya tahu kota yang mungkin merentangi. Dia rentang tu, merentangi tu. So belakang tu Kota Kubang Teduh. Yang saya pun tak tahu sangat lah. Tak kaji betul tu lah. Orang pun tak tulis tu Kota Rentang ni. Saya tahu. Saya pun taklah membesar di situ. Besar ni membesar. Saya membesar di Bukit Usna. Saya duduk di Pancong sampai Darjah 5. Aset je di Kota Ontang tu. Tak juga, saya beranak di Pondok Bukit Pinang. Maknanya ayah aja ayah dengan mak saya tu, saya beranak di Pondok Bukit Pinang. Lepas tu saya sekolah awal bersama ni sampai Darjah 5. Lepas tu mak saya balik di Bukit Pinang balik.
Pondok Bukit Pinang balik. Lepas tu saya baru duduk di Kota Ontang tu lebih kurang 10 tahun je baru. 10 tahun, 11 tahun macam tu lah. Balik duduk balik sana. Tu pun kira rumah first kami lah. Bukan kata rumah kami tinggal tok kami patah balik dah. Tambun buat rumah sana. Saya situlah. Baik Ustaz. Kalau kita ni lah dari sudut pendidikan lah. Kalau Ustaz dah sebut dah tadi mengaji di bersama Perdawan. Kita sambung terus kan. Saya kalau serta pendidikan Ustaz, malam ni sejam ni memang tak cukup. Boleh. Tapi pengalaman tu memang seronok lah. Sampai lah pun masih belajar alhamdulillah. Untuk ilmu sampai mati kan. Saya macam lah macam tu Ustaz. Dulu kita pernah sembang Ustaz. Ustaz kata kalau nak lahirkan orang yang macam Ustaz Nahim ni selalu ayah dia tu. Jadi dah lalang dah kita buat podcast malam ni Ustaz. Jadi ayah Ustaz ni dia latar belakang pengajian macam mana? Pokok sebelum kita pijuk. Ya. Patah balik lah. Arwah ayah saya ni Tok Wan saya tak apa mengaji agama. Tu saya belah mak lah. Belah ayah saya. Mak ayah saya ni orang mengaji juga. Dekat pondok. Dulu pondok Tok Cik Kasin di Kota Ontang tu lah. Dah pondok. Tapi dia meninggal di sini. Dia meninggal di sana. Dia simpan di rumah Bukit Pinang ke. Sebab dia dua beradik dengan Tok Haji Ahmad. Tok Haji Ahmad pondok Bukit Pinang. Ayah Tok Haji Ismail. Tok Wan pada roh Encik Zubaidi yang baru meninggal ni. Jadi ayah saya dulu ngaji sampai sekolah menengah juga. Waktu tu sekolah menengah Tunku Malik. Orang tak panggil sekolah menengah Tunku Malik. Sekolah menengah Lok Merah. Dulu ni. Dulu. Tak tukar nama gitu tu. Lepas tu ayah saya dia merantau. Dia orang yang kuat merantau. Dia biasa kayu gerek dengan geng-geng sekolah dia ni sampai dekat JB. Biasa kerja di Singapura. Singgah mandi pantai dekat PD. Saya tak tahu. 2-3 hari sebelum dia meninggal baru dia cerita. Cerita tu? Cerita tu. Tak tahu dulu ni. Tak tahu. Lepas tu baru cerita dia. Kayu gerek lama mananya. Kayu gerek daripada Kota Ontang pergi sampai Johor kerja di Singapura tu. Saya rasa kalau saya terlibat dalam ni. Lah ni kan ramai duk kayu ada kan. Baik. Tapi lama dah orang dulu memang duk buat dah tu cerita dulu kan. Cuma ayah saya ni bila dia lepas dia menikah dengan mak saya. Tok Wan saya belah mak. Orang kuat pondok lah. Kuat dia ngaji di pondok Tok Haji Ismail ni lah. Sepupu juga dia dengan arwah Tok Haji Ahmad. Ayah Tok Haji Ismail tu. Dia sepupu juga dengan Tok Haji Kasin. Dia kira Wan saya ni galah kitab dengan kemerdekaan. Daripada Selawung tu jalan kaki pergi Kota Ontang. Dari sini pergi KFC tu jauh lagi. Sini pergi Caltech tu lah. Pagi, petang, malam memang macam tu lah. Busuk kitab pergi mengaji. Tok Wan belah mak. Jadi bila ayah saya kahwin, ayah saya macam terpengaruh lah. Bila Pak Tua mengaji. Lepas tu ayah saya terus lah bila menikah tu dah buat kerja benang macam tu. Lepas tu dia mengaji lah. Jadi ayah saya antara Tok Guru dia Tok Haji Wa'in. Tok Haji Wa'in lepai. Lepas tu Pak Yah Teluk. Pak Yah Teluk. Lepas tu dengan ni lah Pondok Bukit Pinang dia dah lama. Dan ayah saya antara anak murid awal Pak Lomi di Masjid Zahid. Sebab mula-mula mengajar Masjid Zahid. Dia pergi dengan kawan dia orang Pancong jugalah. Jadi saya waktu ayah saya 2-3 hari nak meninggal tu yang dia cerita. Sebelum ni tak tahu. Kita dah pergi ngaji Pak Lomi lapar semua. Bila saya tanya Pak Lomi, kenal ada ayah saya pergi dulu dengan Fazin, arwah Fazin. Jabatan pendaftaran kata silap saya duduk pokok sana. Dia kata ayah kan. Maksud saya ni generasi kedua dah anak murid Pak Lomi. Kata Pak Long pun baru tu lama lah itu. Lama. Tapi ayah saya bukan Tok Guru lah. Cuma jasa dia, anak-anak dia alhamdulillah semua hantar sekolah agama. Banyaknya titip besi lah. Saya seorang yang bukan titip besi dengan adik saya yang Darul Hidayah ni. Banyaknya yang lain semua titip besi lah. Abang, kakak, adik saya. Sebab mak saya pun ngaji situ. Mak saya ngaji situ. Alhamdulillah. Mak saya Tanjung Bedeh yang Tok Haji Hitam. Lepas tu Tumpang. Tanjung Bedeh lah. Saya Tanjung Bedeh lah. Ngaji situ dulu kan titip besi dulu saya tak ingat lah. Cuma dia ambil SPM dekat situ lah. Tapi yang menariknya
pada Ustaz Naim ni, kalau siapa yang kenal, banyak berbesankan tok guru. Keluarga kan. Kalau kata Ustaz Naim sendiri menantu Tok Ro Yusof, kalau siapa yang kenal Tok Ro Yusof, apa dia tu Biak Penang ni, Ustaz Naim menantu Tok Ro Yusof. Abang Ustaz Naim menantu Baba Zahari. Baba Zahari itu hal lain mana tu? Ada lagi? Yang lain tak. Dua orang tu. Adik ipar saya cucu Pandaki. Siapa kenal guru Quran di Palau 20 Kemang Sepat. Cucu dia adik ipar saya lah. Adik ipar. Kawin. Apa Ustaz Naim nak cerita tadi? Pergi potong lah. Tu lah. Saya pun tak. Tak apa, kita terus je. Macam mana dengan pendidikan Ustaz Naim yang lalui tu yang kita saya rasa menarik. Alhamdulillah. Sekolah menengah Ustaz Naim mula di mana? Tak ada. Okey, saya mula-mula saya cerita daripada pasti kan. Pasti. Jadi panjang lagi tu punya ni. Pasti simpang 3 Pancong tu nak pergi Kampung Baru tu saya pergi tak berapa hari pun sebab saya ikut abang saya. Abang saya tua banyak tahun saya. Abang saya tua 6 tahun kot, saya dengan kak saya 3 tahun. Abang saya tua 6 tahun. Maksudnya saya pergi bodoh-bodoh lagi waktu tu. Saya duduk tak lama kat situ. Kemudian saya pergi tadika Kemas Kampung Pancong depan Masjid Pancong tu. Itu pun tak sampai 2 minggu. Saya ni kira anak lelaki bongsu. Jadi kalau saya teriak tak mau pergi, mak saya tak kalut, ayah saya tak kalut lah. Tak pasal. Tak pasal. Jadi saya ingat pengalaman. Tapi waktu tu saya umur 6 tahun, 7 tahun, ayah saya dah bawa dah. Waktu tu markah PAH Pancong. Yang mengajar kat situ Ustaz Mukhtar Seni. Dewan Ulama PAH, mantan apa saya tak tahu lah jawatan lagi. Dia pernah mengajar itu. Dia pernah pergi buat kuliah waktu tu lepas asar. Kuliah dia orang kampung tak boleh terima lah sebab selalu kuliah lepas maghrib. Tapi tak ramai lah pergi. Saya waktu tu saya tak ingat, mungkin darjah 1, darjah 2 lah waktu tu. Kemudian malam-malam kat situ arwah Pak Lang Musa ni dia ada 2 bini. Malang Aisyah dengan Pak Lang Basah. Mereka ni seorang suka belah kucing, seorang suka belah ayam. Abang saya ni dia buat ayam waktu tu saya tak tahu ada lagi termalah ayam jari 5. Ayam jari 5. Abang saya dia suka ambil. Dia tahu balik. Kami duduk lah geng curi ayam. Ni kenangan lah. Jadi satu kelebihan Pak Lang Musa ni, ayam tu bila kita ambil waktu malam, siang mesti ada di rumah dah. Walau balik pun. Sampai ayah saya pesan, jangan buat dah. Tapi alhamdulillah lah, kami belajar lah waktu tu. Tengok balik je lah, tak sembelih. Ada. Kalau sembelih balik rumah juga, tu lagi karomah lagi. Jadi waktu tu yang saya kagum lah, saya rasa pasal apa ayah saya bawa pergi letak macam tu. Jadi kami memang takut. Bila sebut Tok Guru memang kami takut. Jadi seram sejuk kita. Alhamdulillah lah, tu kira guru yang first saya umur darjah 1, darjah 2 macam tu saya kenal arwah Pak Lang Musa. Owner markah PAH tu lah. Markah PAH Pancong. Pancong. Dekat simpang 3 dia punya dengan serban merah besar dia. Pastor. Lepas tu saya masuk sekolah Abdul Samad sampai darjah 5. Abang saya waktu tu dia dah habis. Saya tak ingat lah dia lari daripada Titi Besi ataupun Bukit Besar ada pada Padang Lumat. Padang Lumat dulu ke Titi Besi saya tak ingat. Dia lari tak mau ngaji sekolah, dia nak ngaji pondok. Dia pergi duduk pondok Ustaz Sobri. Waktu tu Ustaz Sobri baru naik lah. Dengan istihalah mustahil, dengan tak boleh pakai mikrofon apa semua. Ayah saya pun duduk pergi ngaji. Pondok waktu tu kami duduk di Bukit Pinang. Hari Jumaat semua orang pondok pergi ngaji situ. Sebab hari Sabtu ngaji kuliah umumi di Bukit Pinang. Jadi ayah saya kata tak apa, pergi duduk situ. Saya pun tumpang cuti sekolah, cuti tengah tahun. Saya tak mau balik. Bila saya tak mau balik, masalah dia bila cikgu pergi turut di rumah. Cikgu dia pujuk kita bagilah habis tahun. Kebetulan waktu tu pula Ustaz Sobri ni alhamdulillah satu guru saya jugalah dia. Bila kita sebut pondok ni anti sijil. Sijil ni apa jalan apa semua guna-guna lah kan. Jadi saya pun terkesan lah dengan pandangan tu. Saya kata kamu saya tak mau ambil PSR. Walaupun nak duduk pondok. Anak duduk pondok. Pondok Ustaz Sobri tu. Waktu tu saya tak boleh apa pun.
Tapi seronok tu penuh. Tapi seronok tu penuh. Dengan pakai kain plekat sengit. Kain plekat gemuk dekat sini. Hari ikut ngaji ikut. Saya ngaji sampai macam ni kena. Tapi tak tahu topik apa, kita pun tak tahu pergi mana. Tapi semangat mengaji waktu tu. Yes, rasa seronok lah. Saya duduk situ, saya tak boleh nak detail lah berapa tahun macam Ustaz Helmi kan. Cuma saya ingat situ saya dalam 2 tahun 3 tahun. Kat situ banyak lah yang saya rasa ngam pula dengan cara pondok ni. Kat situ saya ngaji menterjemah Ustaz Sobri. Dah kat Ustaz Sobri saya tak ngaji kita belah pagi ni, saya ngaji belah malam lah. Kita jawiyah matlaah air. Pondok mana yang tu? Dia ada kelas pagi ni ngaji kat Palang Tolaah. Kena mengapai dekat Mampit tempat Ustaz Jamil, Abang Asri, Abang Zaini Megat Dewa. Waktu tu yang kami kenal lah tu betul-betul. Tak boleh mengapai, kenal Ligan apa semua. Sampai lah saya ingat lah tu. Kau Ustaz Sobri ngaji malam lah? Malam lepas maghrib dengan Fansha dengan lepas subuh. Hak lain semua kat Palang Tolaah. Hak lain Palang Tolaah. Tapi seronok. Seronok sangat. Cuma kat situ saya duduk dalam keadaan ada undang-undang. Situ kalau masbuk pun kena rotan. Jadi dekat mana tak? Dekat Tanjung Kampung. Dia ada pengawas apa kan? Semua ada. Tukang ambil nama, tekbon apa semua. Jadi kita itu yang Ustaz Mat sebut kata dia macam sistem sekolah ke. Dia jaga, dia ada ni apa semua. Kita kawalan pelajar ada lah. Undang-undang tak boleh keluar daripada pegang tu apa semua. Jadi saya budaya macam kan. Maknanya waktu tu sekolah menengah lah tu. Dalam 12, 13, 14 lebih kurang dekat 1, 3, 2, 3. Lepas tu saya duduk situ, kenangan yang paling seronok sekali kami mandi sungai, mandi kolam. Dan kenangan paling baik juga saya hampir-hampir lemah. Hari dia ada kolam itu kan? Kolam tu kami ni pelajar yang kira anak murid nakal lah. Anak murid nakal ni seronok juga. Abang-abang lah ajar kan. Cuma pergi tangkap ikan. Hari first saya pergi tu ayak cangkat. Malam tu hujan, kami tak sedar pun. Esok tu yang dalam saya ingat cangkat lah. Kemarin saya turun tak lemah. Saya turun loop. Hampir-hampir lah. Allah sayang. Ada orang selamat kan? Ada orang selamat. Geng besar ke lah. Biar support. Kami tak pergi turun. Kami terjun juga. Alhamdulillah. Kemudian habis itu? Saya ngaji kat situ banyak juga tak habis Ustaz. Maksudnya tak macam Ustaz Jamil. Ustaz Jamil dia belajar sungguh-sungguh. Saya pasal tu saya kena ngaji sampai lah. Tu kira conclusion lah. Jadi habis itu ada satu peristiwa yang tragis jugalah. Jadi ada beberapa orang yang duduk situ, mereka ikut Syekh Mansiria, terikat Syekh Mandi Syekh Nazim, arwah Maulana Syekh Nazim rahimahullah ta'ala. Jadi bila mereka pakai belain, mereka mengaji pun tak apa nak masuk kelas, mereka berzikir malam-malam Jumaat, mereka pergi meratib balik lewat apa semua. Jam-jam. Waktu tu di Tanjung Pau. Tanjung Pau ni Makam Syekh Jalil. Dan mereka pergi meratib dekat Teluk Juni, Teluk Kampung Jawa, rumah Syekh Rahman. Kemudian cakap pun macam nak hakikat lah masuk geng terikat ni. Ramai tak yang ramai dekat 20 orang kan. Yang duduk di pondok semua tu. Geng sini lah, geng besar-besar, geng TTPC juga. Geng anak-anak didik, anak-anak murid kesayangan Ustaz Sobri jugalah. Jadi Ustaz Sobri dia waktu tu tak mau macam tu. Dia nak pondok dia maknanya bukan di bawah keizinan Tok Guru tu. Depa sendiri, inisiatif sendiri. Inisiatif sendirilah. Dan mereka buat benda tu pun kalau tak duduk dalam tu tak salah. Ikut suka mereka lah nak ikut terikat apa nak pakai macam mana. Jadi tapi oleh kerana mereka terikat dengan duduk dalam pondok, itu yang beri halang tu. Jadi saya kata kalau nak duduk sini ikut undang-undang sinilah. Kalau nak keluar, kebetulan pula dia macam belaga pula lah game ngaji dengan game meratib ni. Ada konflik sikit kat situ. Ustaz Naim duduk tahun waktu tu? Saya atas pegang. Saya abang saya pun ikut mereka. Tapi saya lebih sayang juga mengaji yang macam ni. Tapi bila mereka ramai keluar, lepas tu cuti saya pun duduk abang saya lari. Dia pun tak ikut mereka. Geng terikat ni mereka pergi Tanglin. Mereka pergi meratib Tanglin. Abang saya ikut. Ada lagi kelompok yang pergi pondok Padang Keria. Jadi Alang Janggui. Saya pun saya pun ayah saya tak mau ngaji, pondok bagi kat orang lah. Pondok adik dia tanya kapal bagi orang lah, orang lain nak duduk. Saya pun tak pergi jumpa Ustaz Sobri. Saya bang, biasalah
Saya anak lelaki bongsu kan. Jadi saya kata kat ayah saya, tak apa, ayah ajaklah siapa ambil barang. Tak apa. Saya pun lari terus daripada Ustaz Sobri, berhenti dengan tak minta izin. Pasal bersalah kan. Lepas tu saya pun tumpang abang saya pergi duduk pondok Jangui. Situ jumpa Abah Hairul. Kat situ culture shock apa, kejutan budaya yang amat sangat, sebab kat situ tak ada undang-undang. Umur saya yang 15, 16, 17 ni dengan duduk dengan ikut suka hang. Tak ada undang-undang ni, saya rasa Allah. Macam ni rupanya. Saya sampai petikai macam mana Tok Guru hebat. Kita tak biasa duduk dalam peraturan, tapi kita lawan peraturan tu, kita lawan juga kan. Tapi bila duduk tak ada peraturan langsung ni, kita rasa sampai saya rasa aku ni macam tak betul ni. Ada juga rasa macam tu. Tapi sebab sayang kat Pak Lang, saya rasa kalau saya pergi pondok lain, tak jumpa anak murid Syekh Kadir, khadim Syekh Kadir. Jadi saya rasa beli juga kalau aku pergi datang lain macam tak syok juga kan. Satu pun dah fikir dah tu. Hebat ni. Masa tu pun dah fikir dah tu. Saya waktu saya mula-mula saya sampai pondok Pak Lang tu, ayah saya hantar Pak Lang hampak ke je dah. Belum Zahid ada, Ustaz Wang ada. Waktu tu berapa ramai pelajar kat situ? Belah-belah orang. Belah-belah orang. Waktu tu Pak Lang hampak ke je dah. Pak Lang salam. Pak Lang salam. Pak Lang suruh mengucap 2 kalimah syahadah. Saya rasa macam baru masuk Islam. Lepas tu Pak Lang betul bacaan dalam sembahyang, Fatihah, tahiyat apa semua. Saya salam cium tangan Pak Lang. Pak Lang pesan sepatah. Ngaji elok. Tu je. Tu kira mula-mula pergi tu. Mula-mula pergi. Masa tu abang duduk itu dah? Abang duduk situ lah. Tapi dia masuk ikut kawan ni, dia tak jumpa Pak Lang, tak kenal. Tak ni pun. Jadi saya ni ayah saya pergi hantar. Kira masuk secara rasmi ya kalau tu? Secara rasmi lah. Pak Lang pun tanya main mana. Pak Lang kata ngaji elok. Saya kata macam tu je? Macam tu. Lepas tu saya pun tanyalah Pak Long Zahid, saya tanya Baba Khairul, saya tanya kawan-kawan lain, hampa dulu ngaji macam ni ya? Pak Lang dok. Wih, saya kata masuk macam tu lah. Yalah, kawan-kawan aja. Pak Lang pun tak kisah pondok, tak kisah ada siapa. Ada yang waktu ramai satu pondok duduk 2 orang, 3 orang, 4 orang. Waktu tak ramai 3 pondok boleh duduk seorang. Tiga sini sembahyang, makan sini. Lepas tu ramailah penghijrahan daripada Tanjung Kapok ni pergi situ. Jadi budaya mengaji ni macam bila longgak masa saya terima kasih banyaklah dekat Pak Long Zahid lah. Yang ketuk pintu. Dia yang buat yang kelas, menunjukkan biar mengaji tu. Dia inisiatif dia buat kelas sendiri. Pak Lang ajak kelas dia pukul 9 sampai ke 11.30 ke 12. Waktu tu kami tak buat apa. Masak makan lepas Zuhur Pak Long Zahid ngajak, lepas Asar Pak Long Zahid ngajak. Masa Pak Lang macam tu tak nak ngaji pun? Ada. Tu geng sini lah. Sini-sini Kalau Baba Khairul. Dia tak bagi ke ataupun memang biar macam tu? Kami tak tahu kata boleh naik. Naknya boleh je. Boleh je. Dengar. Kami tak ada siapa semua pun. Last kali dekat Pak Lang 2-3 bulan sebelum arwah Pak Lang sakit yang berhenti mengajar tu, Pak Zahid bagi almatan apiah. Dia tanya Naim besok naik ke 8.30. Push. Ya betul. Saya rasa kelas Pak Lang kot. Mana ada budak-budak naik kelas Pak Lang. Yang sini aja. Bapa-bapa petani pun tak naik. Dia pun masuk lepas maghrib je. Musalli Mutajarrah Tauhid, Syarah Hikam, Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram 5 malam. Tiap malam tu satu kitab. Macam Selasa malam Rabu malam Khamis 2 buah Riyadhus Shalihin dengan Bulughul Maram. Tu pun Pak Lang baca ambil topik je. Topik Syekh Kadir. Yang tu siapa yang duduk ni tu? Itu Pak Long Zahid. Itu ramai lah Baba Khairul, baba petani tukang kan lah. Bila saya naik suara-suara kaki, Pak Lang tanya Pak Long Zahid, Mana Im ni boleh ke ngaji Alfiah? Saya sampai kelam. Saya kata saya tak lah Pak Long. Pak Long suruh naik. Pak Lang dah apa duduk dulu. Lepas tu Pak Lang pun contoh dia ngapai mata Alfiah dekat ayah dia ni. Ayah dia hampuk kitab dengan kepala dengan kitab ni. Mulut belaga atas lantai ni berdarah bibir aku. Saya kata cerita awal pun dah ni gerun lah. Saya kata biar putih ni. Saya kata
sampai Pak Lang ni sampai dekat-dekat nak mati boleh mengajar orang pulang syahid. Mata Lapiah. Saya Muhammad ni belum kalau tu tak. Hebat. Sampai tu dia punya ni. Ya, ayah dia jengit. Ayah dia ada bulan waktu orang kata naik isim tu. Macam tu. Naik mata merah tu memang kira ustaz dia hampuk kitab atas kepala. Kepala kena bantai, darah bibir mulut. Pok buat kat anak. So ngaji. Sebab banyak-banyak beradik, saya tak ingat apa beradik Pak Lang, tapi dia seorang lah mengaji. Ayah dia harap ke dia. Kata saya pun mengaji, saya duduk topik tu saya taklah faham sangat. Yalah tak boleh buat kan. Cuma topik Pak Lang. Pak Lang ni mudah dia baca kitab. Kita ada tepi dia, salin lah topik dia baca. Dia jelas lah dia, maknanya Pak Lang, saya tak nak dengar dia kajak. Dia macam Pak Long Mi ni kita kena pedor, kena ni kak. Kena pedor juga. Dia kena pedor kak lah. Pak Lang ni lebih kepada baca je. Mungkin tarik tu dulu kan. Kita tak goreng lah. Serta kalau ngaji musolli tu macam tu, kalau saya ingat kira kalau baca Riyadhus Shalihin tu baca terjemah buah makna, lepas tu baca dobit hadap Syekh Kadir bagi tu macam tu je. Penjelasan ada lah sikit-sikit lah. Goreng tak ada. Goreng tak ada. Saya ngaji musolli 2 kali khatam. Dobit tu kalau sekali dobit kita tahu sekali lalu muka surat sebelah macam tu dobit dia, khatam kali kedua pun macam tu. Dia tak akan berubah daripada apa yang dia salin daripada Syekh Kadir. Ayat tu lah. Maksudnya kalau 5 kali habis pun kita tahu dah macam ni Pak Lang Kauran. Tok guru yang macam tu macam dengan kalau kita mengaji Pak Long Mi pun sampai tajuk tu hang tu je kan dia kasi. Kalau dia kok mana boleh kasi sebut benda tu. Okey habis masuk ni lah. Lepas tu waktu saya ngaji kat Ustaz Sobri tu saya tak kenal Tok Guru lain. Tapi bila saya pergi pondok Pak Lang, kenangan yang saya banyak lah. Pak Long Zahid dia rajin buat berjalan. Dia bawa saya pergi mula-mula sekali dia bawa saya paling jauh Bazaria. Pusat daripada Jalan Putra pergi Bali tu. Naik kereta. Allah kat saya dia tanya bila nak sampai. Pulau. Waktu tu pondok Bazaria ramai. Ada 45 orang ni. Lepas tu kenangan saya Pak Long Zahid lah yang paling banyak buka jalan sejarah. Selain daripada aktiviti kami yang pondok banyak kan, adalah pondok waktu tu Pak Ya Teluk, Arwah Tok Jiin, Tok Haji Mat Padun, Sungai Baru. Saya taklah apa ingat sangat. Sana duduk lama mana di tu? Lebih kurang 3-4 tahun jugalah. 3-4 tahun lah. Tapi kalau kira hak duduk ngaji ni tak sampai setahun pun tolak. Kalau kita nak kira tu je. Tapi saya kira yang saya rasa banyak Pak Long Zahid bawa arwah Tok Ojici. Kira saya terhutang budi sungguh lah Pak Long Zahid. Kalau siapa yang tak kenal Pak Long Zahid lah ni, dia buka pondok di Katung. Katung Walih kan, buka pondok. Kira banyak sungguh lah. Pak Nyazuddin, arwah abang dia Pak Mustafa, Pak Long yang bawa arwah abang dia Pak. Kira kenangan yang paling best lah. Maknanya tu senior lah. Senior dewa kan. Maksud dia macam kita sembang baru ni, kami sembang dengan Ustaz Amir kan. Dia peranan senior ni besar lah. Peranan senior ni paling telaah lah. Dia yang kenalkan kita, bawa kita pergi ni jumpa Tok Guru ni pun antaranya macam tu lah. Kan, dengan Tok Guru tu ada tapi taklah ni sangat, yang banyaknya dengan ni. Betul. Peranan senior tu yang melahirkan apa? Generasi lepas tu. Selepas tu Ustaz, selepas di apa pondok ni, Ustaz Naim pergi ke mana lepas tu? Bila saya duduk situ ada seorang arwah lah kawan saya. Dia asal pelajar kolej cerdik jugalah di Pahang tu. Dia ajak saya ambil SPM. Dia umur 20 lebih lah. Ada dia umur 24, 25 tu. Waktu tu saya umur 20. Adik saya umur 17. Kami senang 3 tahun. Dia kata, Naim, dia nama arwah Abdullah bin Osman. Malah kami Naim, malah nak ambil SPM ni. Naim nak ambil SPM saja kot. Kebetulan kami dua-dua saya tanya apa.
Malah kau kot. Tanya buat semua tu lah. Lepas tu dia cakap, kita jangan niat macam tu. Kan, kita jangan niat macam tu. Sebenarnya CJ ni kertas je. Kita nak tengok kita boleh taruh mana. Okey. Cik, pandai kau tu kan. Kita yang meletakkan kertas tu di mana? Dia pelajar kolej yang akademik dia mantul lah, kita kata mantap lah. Dia ambil SPM. Dia kata, okey, dia pandai bawa motor. Saya tak pandai motor. Waktu tu tak ada motor. Saya baru je boleh bawa motor. Lepas tu dia kata, Naim, jom kita pergi PPD. Waktu tu buat di PPD, bukan JPN lagi. Pergi daftar situ, pergi daftar kat situ. Macam saya pun buat banyak duit lah. Duit semayang banyak, duit semayang hadiah, duit fidyah kan. Pondok lah. Pondok Lepas tu waktu tu taklah mahir sangat lah. Saya ambil beberapa madah tu, beberapa subjek yang asal dia ambil tambah lagi. Dia lebih pada saya ada bayar. Ambil tuition lah? Dok. Oh, ini cerita struggle betul-betul. Kebetulan adik saya waktu tu SPM juga. Okey, seminggu saya balik rumah ambil buku ni. Bahasa Melayu, sains, matematik. Matematik ya saya tak tahu apa. Bahasa Melayu, sains, sejarah. Saya ambil perdagangan, tak tahu pasal apa, tak tahu. Lepas tu saya ambil tasawur, pendidikan Islam, syariah. Subjek agama ni alhamdulillah lah lulus. Cemerlang juga. Matematik gagal. Bahasa Inggeris dapat 8. Taklah gagal kan. Cuma sampai lah bahasa Inggeris tu sampai lah. Cuma matematik saya buat paper Julai dapat 8 juga. Alhamdulillah lah, tak ada masalah. Saya pun pegang SPM tu, saya tak tahu lah nak buat apa Ustaz. Nak minta kat mana Ustaz? Setahun kan? Setahun. Nak minta kat mana Ustaz? Matematik gagal, bahasa Inggeris gagal. Saya pun tak boleh kata hilang puncak. Saya pun ambil SPM. Pasal apa saya ada SPM? Masa tu duduk di rumah lah? Masa tu duduk di Pondok Kelang. Duduk di Pondok Kelang? Kemudian waktu tu lah saya duduk study dengan kawan-kawan duduk ni lah? Tak sedih, duduk mengaji kitab lah. Cuma saya balik ambil buku baca nak tidur macam tu. Waktu tu lah saya kurang sikit dah ngaji pondok. Pak Lang pun dah sakit waktu tu, dah tak mengajar banyak. Kebetulan saya duduk tolong abang saya buat rumah di Kota Ontang ni. Kami 2 orang lah waktu tu. Hitam legam waktu tu lah, ada kontrak. Lepas tu saya dapat SPM. Saya buat SPM tu pun saya tak tahu nak buat apa. Saya balik duduk di Bukit Pinang, kawan saya ajak masuk ABM. Waktu tu ABM dekat Simpang 3 depan Petronas Taman Mansuri tu. ABM ni Akademi Binaan Malaysia. Ada CIDB punya ni. Saya pun kata, kawan ajak ni. Tu kata kawan ni. Masa tu tak pasal SPM ni? Ambil dah SPM. Tapi tak, dia tak minta guna SPM. Tak guna SPM. Dia pakai pergi daftar je lah. Dapat sebulan RM30. Saya masuk 3 bulan. Saya ambil kos building, painting and decoration. Cat bangunan dengan dekor-dekor ni sampai lah saya tak tahu buat pun. Berapa bulan? 3 bulan. Dapat setiap hari? Tolak Jumaat satu lah. Pukul 8 balik pukul 4.30 macam tu lah. Jadi saya rasa aku buat apa ni? Rasa macam bukan dia lah ni. Bila kita duduk dalam pondok dan bila kita keluar pondok buat benda lain ni macam rasa macam tak kena. Macam silap jalan silap jalan. Lepas tu saya keluar pada tu saya kata aku ni macam mana? Kawan pula dengan budak-budak kampung lah, yang tak semayang, yang tak mengaji. Waktu tu saya duduk di Bukit Pinang. Tak pergi ke Tontang ni? Waktu duduk pulang lah. Rumah sana tak siap lagi. Allah Ta'ala lempak juga saya kerja Ustaz di poultry, tempat belah ayam tepi Kilang Gerek di Penang Jaya tu. Kat situ ayam mata. Bila saya duduk keh tik ayam di bawah lau tu, Vietnam Kemboja duduk keh kat atas tu, bagi turun kat bawah. Mereka gaji besar. Mereka sabkan kami makan gaji buta ni. Saya rasa mana dia. Aku ni dulu mengaji pondok, mengaji baca kitab semua ni. Keh tik ayam jatuh atas kepala orang kepiak duk keh. Saya kata saya duduk dialog lah hati. Aku ni sampai bila nak duduk dengan tik ni? Ni bukan dah ni bukan. Memang silap lorong, silap sangat-sangat dah ni. Dah kerja mana? Tak sampai 10 hari pun. 10 hari bukan. Tu pun rasa lain lah. Gaji harian. Kata bukan lah ni. Tak, aku silap dah ni. Memang silap lah. Balik tak serta kat mak. Yalah. Tak apa. Mak dia ingat pergi bawa rumah, balik bawa rumah macam tu lah. Pagi keluar. Kemudian Mara buat expo pendidikan dekat
insaniah lama lah, insaniah Syah. Saya pun pergi bawa SPM tu. Waktu tu ada apa? Slip je baru. Saya kata, ish, nak minta apa ni? UniKL, IKM, ish, ini CJ semua pandai-pandai semua ni kan. MRSM lagi lah. Dah umur 20 lebih kan. Kan dia kali nampak saya buat kiat marah. Saya pergi jumpa cikgu tu. Saya tanya, dia tanya, ada CJ apa? Saya kata, saya tak ada CJ apa. Dia kata, tulis boleh? Tulis boleh, sikit-sikit. Baca boleh? Baca boleh. Kira boleh? Kira sikit-sikit boleh? Kan, kiat marah kan? Lepas tu saya kata, dia tak boleh nak ambil kos apa? Saya kata, kos apa paling hebat? Tanya tu yalah. Nak lari pada tik ayam tu. Mesti kena kemas lah. Dia kata, setakat lah kiat marah kos otomotif lah. Boleh kerja pemain. Dia kata, pandai bawa kereta? Tak pandai. Pandai perbaik kereta? Saya kereta pun tak pandai bawa. Tak perbaik macam mana kan? Tak apa, boleh belajar. Lepas tu dia kata, saya pun melawak dia. Giat marah paling jauh kat mana? Dia kata, paling jauh dalam Kedah ni Langkawi sebab kena dengan ferry. Okey, tak apa, saya isi. Saya pun isi, saya rasa macam tak dapat. Alhamdulillah. Saya rasa takkan dapat kot. Langkawi? Langkawi. Takkan dapat. Kan, saya dah jentera ni. Selang tak sampai seminggu Ustaz dia pun telefon. 966 berapa saya tak ingat nombor Langkawi tu. Saya kata, ish, Assalamualaikum, kami giat marah Langkawi ni, nak panggil temu duga. Tu saya pun, abang, mak saya, mak cik nak pergi belajar giat marah Langkawi pemain kata. Mak saya kata, ish, duk pergi buat tempat maksiat tu. So orang tahu dah Pulau Langkawi ni kan okay. Lepas tu saya kata kat mak saya, mak, cik tak pergi buat maksiat. Cik tak pergi buat maksiat, cik nak pergi belajar. Ish, tak ada pondok lain. Mak saya masih lagi. Dia dah ingat pergi pondok. Mak saya masih lagi harap. Ni kira berhenti tengah jalan ni. Berhenti betul-betul berhenti tengah jalan. Tak apa mak, cik pergi duduk Ustaz 6 bulan. Bila mak tak suka ni, saya pergi belajar juga setahun tapi tak senang mana pun. Saya duduk, Allah Ta'ala memang lempak. Mungkin sebab saya derhaka tu, saya tak patuh dekat mak saya. Allah Ta'ala lempak saya tempat yang saya tak boleh nampak ibadat langsung. Langkawi tu lah? Di Langkawi. Saya duduk di siang, saya belajar di Kiat Marah, saya boleh semayang Zuhur je. Sebab saya ketua belajar setahun. Kepung-kepung budak semayang apa semua. Seminggu 2 kali bagi tazkirah. Sebab lepas test saya azan itu, saya azan boleh. Pasal itu lah. Tapi malam saya nak semayang susah. Sebab saya kerja part time dekat McDonald Langkawi Fair tu. Nak curi-curi masa semayang tu memanglah minit. Part time? Part time. Sebab saya tak ada tempat duduk, saya tumpang quarters mereka. Siang mereka bagi jadual belah malam lah. Saya rasa Giat Marah jalan? Giat Marah pagi. Giat Marah lama mana tu? Dia bukan 6 bulan lah? Setahun. Dia setahun? Ada SKM 1, SKM 2. Dia sama lah. Kementerian Sumber Manusia. Jadi saya rasa mak hantar agama ni daripada kecil yang teriak nak masuk pondok dulu ni. Tak mau balik dulu ni. Tak mau balik dulu ni. Seminggu sekali saya balik, mak saya teriak, saya pun teriak, mak, cik tak boleh semayang. Itulah cik pergi buat apa. Mak, cik tak boleh mengaji ya. Quran tak sentuh. Pasal dalam masa setahun tu, pasal dah pulang daripada Langkawi tu. Kira terpaksa curi masa nak semayang. Ustaz rasa macam mana? Ustaz boleh bayang saya rasa. Sebab main daripada pondok. Ketat dada ni, ya Allah. Habis SKM tak ada, McDonald sambung kontrak. Kata, Naim, saya habis bulan 12, boleh duduk sampai bulan 4. Sebab nak puasa apa semua, nak cari staff baru pun. Saya kata, saya tetap kontrak. Jadi bila saya kontrak, saya boleh letak jawatan ikut sekolah. Maksudnya bukan notis 24 jam lah. Saya bukan permanent lah. Lepas tu saya balik, saya jumpa Ustaz Farhan dia. Al-Hashiri Manduri, saya pergi Masjid Itak. Lepas tu saya berkenalan balik. Waktu saya ingat Pak Long Zahid pernah bawa saya jumpa dulu masa di Alok Janggus tu. Lepas tu saya mula balik pada Ustaz Farhan. Saya mula di Ustaz Farhan tu. Waktu tu dia duduk di Simpang 3 Langgang. Nanti makan rimun kan, dari kemuh dia tu. Dia buka tu. Lepas tu bawa kedai Batu State situ. Lepas tu dia pindah di Masjid Sungai Mati kan. Lepas tu dia pindah di tempat-tempat dia, saya pun tak apa pasti dah waktu tu. Dia tegur sepatah lah. Dia kata, Naim, ana nampak
Ustaz dia tak nak nampak Naim ni taklah tanggung dah beban dosa ni. Uish, saya kata dia macam ni. Dia kata boleh tak Ustaz bagi nasihat. Dia kata Naim kena balik minta maaf dekat mak Naim. Naim kena cari balik guru. Cahaya dah tak ada dah. Malap sangat dah. Dia bukan scan, bukan kasyaf pun. Maksudnya mungkin dia nampak muka serabut lah. Saya kata betul Ustaz lah. Naim kena mula balik. Mula kenal, sebelum ni kenal lah. Saya biasa ziarah sebelum daripada pergi Langkawi pun dulu. Waktu dia pun nak Palang dulu ni. Kenal waktu tu je lah. Kenal waktu tu, sekali je pergi. Lepas tu pergi blok ni dia ingat kan je lah. Saya perkenal diri lah. Dia tanya Allah macam dia, Ustaz Farhan ni dia rajin sembang. Lepas sembang tu yang dia ni tu. Ustaz Farhan ni kalau saya ziarah tu boleh, saya dah menyampuk. Tapi dengan Ustaz Farhan ni saya tak dah menyampuk. Memang dia suka cakap. Kelebihan juga lah. Lepas tu saya, lepas pada tu saya terus cari balik lah. Saya mula balik dekat Pak Romi. Lepas tu lepas tiba-tiba saya dapat pula Politeknik. Minta ke? Minta. Lepas agak marah tu. Jadi bila duduk dalam keadaan ada kawalan lah, maksudnya ada jadual kelas, kita tak sangkut dengan semayang, tak gaduh kerja, dapat pinjaman KPTM ni, maksudnya duduk rumah sewa pun alhamdulillah kawan-kawan semua semayang, kita saya taklah terlalu bebas. Tapi Langkawi tu, masa Langkawi tak, saya Langkawi setahunnya, yang marah saya sambung Politeknik tu. Politeknik, saya sambung di Ipoh, Politeknik Komak. Komak 2 tahun. Tu ambil apa tu? Otomotif juga. Otomotif juga. SAD lah. Sedih lah. Sejak otomotif Malaysia, kemudian saya sambung lagi diploma dekat Politeknik Sultan Azlan Shah. Di situ lagi tragis. Di situ lagi saya dah dekat dengan KL. Kawan saya yang boleh jadi terbuka dekat Sultan Azlan Shah lah, di Berang tu. Saya buka dekat sisi tu, saya buka video video Pak Sumit dengan Ustaz Rafai. Kebetulan ada pelajar mantan pelajar pondok Ustaz Rafai main pegang saya. Dia kata nama apa? Aku Naim tak. Lepas tu dia kata duduk mana? Duduk Citra Ustaz. Citra Ustaz sama lah dulu. Kedah kan. Dia kata kita duduk di Kuat Payang. Kuat Payang. Tanya kenal dah Pak Lomi. Dia dakap terus. Tok dia memang nama Pak Lomi. Itulah yang kita duduk serta baru ni Hadi. Nak buat video apa. Lepas tu dia tahu Ustaz Rafai ni tok guru dia duduk pondok Ustaz Salam. Saya perlu dia pula. Jumpa dia tu. Jumpa di situ. Malam-malam dia duduk main mengaji Quran. Dia main, dia sembang Pak Nawang hati apa semua. Dia Ustaz Rafai kan kuat tasawuf kan. Tak apa saya pun. Lepas tu jumpa lagi. Dia kata kat sini ada orang tarikat. Dia sultan tarikat pula. Dia sebagai apa itu? Dia senior saya. Dia satu politeknik, dia senior. Dia diploma otomotif, tapi dia tahun dia tahun 6 waktu tu, saya tahun 5. Diploma kan. Dia ambil praktikal lah. Lepas tu saya kata, kat sini ada yang tarikat ni. Dia tak nak ikut. Tarikat pula dah. Aku dah macam-macam dah ni. Kita macam tempur dengan tik ayam, dengan Kemboja, dengan Vietnam, dengan Tok Guru, Caca Marwah apa semua. Semayang pun celuk-celak dulu apa semua. Baru nak insah dia bawa tarikat. Kata tarikat apa? Syekh Zaid Berang, tarikat Syabandi. Syabandi power lah, jom lah. Tapi saya tak pergi dengan dia. Saya pergi dengan kawan saya seorang lagi, orang Hulu Kelang. Buat kasyaf nama dia. Kami pun pergi ziarah, naik bukit, turun bukit, naik bukit, turun bukit dekat sungai besar tu. Kan naik bukit duduk macam tu, rumah dia di bawah tepi sungai. Boleh buat 3 tingkat. So saya pun pergi, Assalamualaikum. Kami kan first impression ni kan tak ada. Tanya orang je. Tahu nama lah. Tahu nama. Naik. Dia main dengan pakai seluar besar nak Syabandi kan. Yang baju belang-belang yang serban. Assalamualaikum. Ni siapa? Saya Naim daripada Citra Kedah. Ni kawan saya. Buat kasyaf dari Hulu Kelang. Kami pun dia sembang. Terus kenangan yang saya sebut lah. Dia buka Surah Sadiqin juzuk 3. Saya tak ingat muka surat apa. Dia kata, Naim boleh baca Jawi? Saya kata boleh lah sikit-sikit. Dia tak baca. Dia sebut di situ. Dia kata, dan tiada sah dan tidak diterima segala amalan yang zahir
kecuali bila hati dah bersih. Lepas tu dia tutup, dia simpan kitab, dia tanya, macam mana hati nak bersih? Saya kata, saya tak tahu kan, macam mana hati nak bersih. Dia macam dia remind balik yang dia mengaji dulu dekat Ustaz Sobri, mengaji dekat Arwah Pak Lang kan, yang semualah kita yang orang pondok biasa ngaji, Penawar Hati, Mengaji Abidin, Hikam apa semua. Saya terus kata bersih hati ni kena apa, sifat mazmumah apa semualah, cik dan nak main idea. Dia tak ada. Dia semua tu macam aksesori dia tu. Sebetul-betul dia kata banyakkan zikir sampai mengkosongkan hati daripada selain daripada Allah. Ibarat dalam Penawar Hati tu. Ibarat dalam Penawar Hati sampai terkeluar lain. Sampai terkeluar sifat mazmumah tu banyak. Saya teriak Ustaz. Masa jumpa ni saya teriak. Dua orang dua orang kami, saya teriak. Kawan saya peluk tu Naim kata. Naik atas van dia tak cakap lah. Dia tahu aku dosa banyak benar Naim, tapi aku tak teriak. Saya cakap hang. Kata abang dia tak tahu dosa aku lagi banyak. Lepas tu saya rasa apa saya nak buat? Lepas tu duduk di poli ya? Duduk di politeknik balik main saya pun duduk penin kata aku ni macam mana ni. Saat pondok, saat akademik, kena jadi macam-macam ni. Lah kali saya tak toroh juga. Saya balik, saya cari mak saya, ayah saya kata, mak cik semok perut lah mak. Ke mana ni? Tak mata. Makcik duk payah apa? Makcik duk cari apa lah. Kalau kita lari jauh pada Allah, Allah tinggal kita. Uish. Kita mak nak buat enak ni. Makcik kena mengaji. Mak hantar mengaji daripada kecil. Makcik kena mengaji. Lepas tu yang habis tak? Dekat tu akademik saya. Tu no. Lepas tu saya balik, saya kerja mengajar di sekolah Umi tu 2 tahun setengah. Diploma tu habis? Tak habis? Diploma habis. Diploma tu sampai lah ada. Saya tak minta pun bagi Hamzah Zubi ke apa. Maknanya habis ya? Habis, diploma habis. Cuma tak pergi kumpul kan. Bawa tu. Habis maknanya daripada Giat Marah pergi ke Ungku Umar, lepas tu terus ke Azlan Shah sampai diploma. Daripada pondok Fahmi. So kata menarik dia ni kan, aku ingat budak pondok orang mengaji pondok tak boleh pergi sampai tu saluran mengaji ni, maknanya kok mana pun boleh pergi. Kehendak kemahuan je yang ni tu. Maknanya kemahuan yang tinggi, tapi kita dah biasa duduk pondok, mesti ada benda yang dia duduk menyampur. Kita duduk macam dengan duduk berlawan, berperang dengan diri sendiri dia. Saya kenangan di Politeknik Koma, saya dapat markah matematik paling tinggi untuk diri saya lah. Pencapaian terbaik lah bagi diri sendiri, 3/100. Sebab saya belajar sekolah dah jadi 5 kan. Saya tengok setelah Y tolak Z saya buat apa ni. Tapi saya tuition 2 minggu lepas tu, saya buat repeat exam, saya dapat lah 85. Alhamdulillah. Itu kira pencapaian terbaik. Pencapaian terbaik yang saya rasa saya boleh buat. Kemudian bila saya masuk Politeknik Ustaz Azlan Shah, kenangan saya yang paling saya tak boleh lupa sampai sekarang. Ada satu lecturer tu, dia Ketua Jabatan Mekanikal di Politeknik Terengganu, Sultan Mizan Terengganu. Dia diturun jawatan jadi pensyarah biasa. Sebab bila setiap kali kelas dia suruh student dia baca Fatihah. Saya bila dia cerita macam tu, saya rasa apa masalah sebenarnya. Tak terungkai. Dia turun pangkat daripada ketua jabatan. Nak suruh baca Fatihah. Sebab setiap kali kelas dia kata saya turun pangkat ni sebab saya suruh orang baca Fatihah. Tapi saya tetap suruh. Tak kira walaupun turun ni macam-macam. Jangan tudung lampu. Saya rasa perempuan. Saya rasa saya macam nak pergi tanya, tapi tak dana sebab dia ajar kelas tu kan ada yang kredit awal dia 2 minggu sekali, seminggu sekali pun. Saya tak apa nak dana. Itu yang paling teringat sampai lagi. Saya sampai lah saya teringat. Tapi tak pernah jumpa lah. Lepas pada Politeknik ni tak pernah jumpa. Saya pun tak pernah ingat nama. Saya tak boleh nak sampai hari ni dia tak sebut terkilan pun. Dia masuk Assalamualaikum. Saya kenal diri. Saya mantan Ketua Jabatan Mekanikal dekat Politeknik Sultan Mizan, dan saya diturunkan pangkat jadi pensyarah biasa sebab saya suka cakap agama dalam kelas, dan saya suruh orang baca Fatihah. Saya sampai hari ni saya soalan tak terjawab, tapi saya kagum dengan dia. Saya kagum sangat-sangat lah dengan dia. Dia mak kan, tu orang yang teringat kita Ustaz. Kita baca seminggu berapa kali kita baca Fatihah lepas sembahyang. Kan setiap kali kelas dia mesti kita ingat muka dia. Makcik Fatihah.
Saya antara kenangan yang saya teringat lah waktu di boleh cakap, bila dia jadi betul, bila kelas lain pun kita akan teringat. Ya. Dia macam dakwah kelas lah. Dia ingat dia. Bila masuk kelas, walaupun kelas lain teringat nak baca Fatihah. Tapi tu bila baca Fatihah ingat dia. Dia dengan suara derah. Push, yang kadang sedap ni. Macam-macam. Saya kagum lah. Lepas pada tu lepas pada tu saya balik saya kerja sekolah umi sekaligus saksi. 2 tahun setengah saya menikah. Saya menikah. Lepas saya menikah, saya pergi bawa diri Ustaz, biasalah bawa menikah kan. Keluarga ipar dia kerja apa semua. Saya pergi Australia Ustaz 2 bulan pergi kerja Australia. Pergi kerja Ustaz. Masa tu tinggal umi, tinggal sekolah umi. Bawa bini tak kerja. Bini waktu tu syarat nak beranak dah. Bawa pergi Australia. Bawa pergi. Hebat ni bukannya jalan-jalan ni. Fahmi? Daripada hak tadi ni pun dah pelik dah macam gaji pondok apa semua pergi ke aliran akademik masuk apa dia punya tu politeknik apa semua. Tu pergi kerja di Australia lah. Kerja apa macam mana saya boleh pergi Australia tu? Saya waktu tu kan trend kerja di Australia. Saya baca iklan dalam harakah harakah online tu. Macam saya juga tu pun kena scam juga. Kilang saya pun baca tapi tak pi pun. Teringin nak pi tapi baca iklan tu dulu ni. Rupanya antara yang pi kat Naim. Saya baca. Dulu ada banyak kan iklan tu. Dalam harakah selalu iklan tu. Saya percaya sebab dalam harakah rupanya kena scam juga. Kena scam? Kena scam. Cerita macam mana kalau boleh kongsi? Waktu tu tak ada anak lagi? Baru kahwin? Baru kahwin. Dia bagi nasihat lah. Dia cakap, dia bagi maklumat tempat kita nak kerja. Sebab anak dia kerja kat sana. Dia kata nanti sampai sana call nombor ni. Cuma nombor ni jangan tunjuk dekat airport apa semua, adalah simpan dalam bantai ke apa semua kan. Jadi kita bawa backpacker untuk kita driver apa semua, pakai smart lah. Pergi sana Ustaz, anak dia kata kerja tak ada. Ada orang sambut sana. Ada orang sambut sana. Bagi nombor teksi apa semua, bagi nombor telefon apa semua, tapi kerja tak ada. Tu semua betul. Nombor teksi apa semua tu semua betul. Tapi waktu tu kerja dah habis. Cuma kerja tak ada. Kerja tak ada. Sebulan habis duit Ustaz. Duduk saja? Duduk saja. Duduk di mana waktu tu? Waktu tu saya duduk kat Mirabuka. Perth kami dekat Perth. Lepas tu kami, tapi kat sana orang Malaysia ramai Ustaz. Malaysia ramai, kami ada grup WhatsApp. Grup bagi apa ni Queensland apa semua lah. Duduk sewa rumah kan? Sewa rumah bayar tanpa tak kerja. Dekat 3 minggu ke. Lepas tu lepas masuk dalam grup, lepas tu ada nak pakai kerja. Kilang pelet kan. Waktu tu saya ingat buat farm lah, pergi tanam terung tu, kilang pelet dekat Rockingham. Tak tahulah nama tempat ni, innalillah saya kata. Saya kata tak apa, bini saya balik dulu. Bini saya balik dah sebulan. Lepas 3 minggu tak ada kerja, dia pun bukan pergi kerja apa, dia pergi cuti lah. Lepas tu dia balik, saya duduk sana sebulan. Saya kerja kat kilang pelet tu. Kilang buat pelet tu, half price. Pelet tu kira bubuh kayu, letak spanner apa semua, letak skru apa semua. Saya kerja dekat sebulan juga. Waktu tu saya dapat duit banyak, dekat RM12,000. Dapat kan? Walaupun dah kerja. Bila dah kerja ada duit lah. Gaji minggu. Pegang duit dolar tu. $12,000 apa dia? $12,000. $4,000. Seminggu $1,000. Sebulan RM4,000. Sebulan $4,000. $12,000 sebulan $1,000. Lebih kurang lah. Tapi alhamdulillah lah, boleh semayang, boleh pergi semayang Jumaat apa makanan halal apa boleh cari kan, tak ada masalah sangat lah. Tapi duduk 3 bulan lah? Duduk lebih kurang. Duduk 2 bulan lah, sebulan pertama tak ada. Dan kerja 2 bulan. Lepas tu saya balik sebab bini nak beranak. Saya balik. Masa tu memang dengan kerja ni okey lah? Tak ada masalah. Saya sampailah masih lagi ada kenalan dalam messenger kan. Ada Nepal, ada Taiwan, ada China, ada geng ajar dia. New Zealand ada Chris nama dia, macam supervisor kami. Masih lagi kontak. Adalah how are you macam tu lagi tu. Dia orang putih kan. Jadi saya balik orang puan saya beranak. Saya berhenti ngajar sebab saya langgar kontrak lah, sehari dia suruh pergi tu. Saya untuk orang membazir tak rahat sangat. Saya pun terpaksa lah diberhentikan. Di mana tu? Di sekolah umi. Dia kata kalau tak main hari ni tak boleh kerja sampai bila-bila. Saya kata saya tak pergi, ni bini saya duk
kelang kabut nak beranak kan. Tak apa, saya pun berhenti. Oh, masa balik tu sambung di UMI pula? Saya minta cuti tanpa gaji lah. Masa pergi Australia tu? Saya pergi pun bulan 11, bulan 12 lah. So anak saya beranak bulan 1. Kemudian saya pergi, lepas beranak tu 2-3 bulan tak ada kerja. Saya ngajak asal dekat Darul Hashimi 2-3 hari. Darul Hashimi? Darul Hashimi, tempat rumah Datuk Hashim tu, Nek Aziz. Bukit Binang. Bukit Binang 2-3 hari. Lepas tu tiba-tiba Ustaz Zulfahmi Zamzam, dia kata, "Halo Naim, nak buat apa?" Kita buat apa tak? Tahang telefon Ustaz Johari cari orang kerja. Saya kata, betul. Tak pernah masuk Darul Hidayah sebelum ni. Dia duk ngajak dari Darul Hidayah. Dia duk ngajak. Waktu tu kan dia cuti. Dia bawa habis tahun tu. Dia cuti dah. Dia pergi Mesir dah. Dia pergi Mesir dah. Dia balik cuti. Dia duduk situ. Dia balik Mesir pergi sana. Macam kontrak juga. Lepas tu dia kata, "Halo, saya pun try." Ustaz Johari kata, "Mai hari Selasa, Rabu saya nak pergi Sabah." Saya marah Ustaz Johari tanya, "Ngaji mana?" Saya kata, "Saya duduk macam biasalah." Duduk sikit-sikit. Dia kata, "Dia abang duduk sini undang-undang apa semua." Alhamdulillah. Kat situlah mula balik saya punya sejarah. Mula mengaji balik. Mula duduk di landasan ya. Dan Alhamdulillah. Tapi pengalaman tu sukar nak dapat tu. Saya pengalaman Ustaz Johari yang saya seronok sekali bila dia hantar pergi Sabah. Sabah seronok Ustaz. Sabah tempat saya belajar bilhal lah dengan Ustaz Johari ni. Macam mana dia Ustaz Johari yang hantar pergi sana. Dia bawa pergi. Dia bawa pergi. Sebab Ustaz dia berhenti dalam, saya duduk sana lebih kurang 7 minggu. 7 minggu. Saya daftar stamp, saya pergi Sabah, saya balik, saya periksa stamp. Lepas stamp tu saya pergi Mesir. Tapi di Sabah tu kenangan yang saya rasa kagum dengan Ustaz Johari ni. Waktu tu dia tak larat bawa kereta. Dia suruh saya bawa kereta. Di Sabah ada kawasan kampung, kita terpaksa ikut undang-undang betul-betul. Orang tua lambat kita tak boleh potong. Kita kena angkat tangan. Dekat Sabah tu? Dekat Sabah, dekat kampung. Dekat Pekan tak apa, dekat kampung. Lepas tu sampai dekat Rombok tu, memang saya bajet lepas. Dan memang jauh. Lepas tu bila saya pusing lepas, tak ada masalah. Ada kereta kancil bagi lampu. Lepas tu dia potong, dia blok, berhenti kereta. Saya pun break. Lepas tu Ustaz Johari ni dengan tak larat dia ni turun, kata, "Assalamualaikum, selamat petang. Petang lah kami nak ziarah Ustaz Halim Abah." Lepas tu dia kata, "Ini minta maaf abang, adik ini baru datang dari Semenanjung, dia tidak pandai undang-undang." Ustaz Johari turun, dia tak bagi saya turun. Lepas tu tak apa, dia pun blok macam tu kan. Lepas tu dia naik atas kereta, dia pesan kat saya. Dia kata, "Ustaz Naim, adab hak kita belajar dalam kitab tu semua kena beramai di Sabah." Saya biasa nak beli barang sangat-sangat ni, barang rumah, barang keluarga ni, pampers ke apa saya tak ingat. Bila orang tu naik motor pelan ni, kita bawa kereta laju, Ustaz Johari tak bagi potong. Kita kat sini tak boleh. Walaupun dia Kristian, dia pagan, mesti hormat. Semua orang macam tu di sana? Semua orang macam tu. Kalau potong? Salah, kita kira salah. Kita kira kurang ajar kan. Orang yang tengok kalau orang nak tengok marah. Jadi slow, tetap slow. Saya duduk jalan di pasar Nat, kita kata Nat ni depan panggil tamu. Tamu kalau orang tua tu dia berjalan, kita duduk jalan, orang tua berhenti, kita tetap kena berhenti. Kalau kita nak jalan tu, kita kena pergi lain. Kira-kira adab kita ni yang kita banyak, contoh macam dalam sekatan kafar kan, adab dengan orang tua, adab berjalan, adab bertanya tu, dia pun beramai. Kalau sini adab macam tu hanya dalam buku je. Dia jadi pelik lah ni. Ada baru ni Ustaz Johari bawa seorang Ustaz Zakwan yang jaga pondok dia di Sugut sekarang. Dia main langgak kan, daripada pondok main langgak 2 kali ya bawa kereta Ustaz Nan, tak bawa lah, kena hon tak berhenti. Siapa dia bawa undang-undang sana. Bawa pelan, tak boleh potong orang tua, kena tunggu jalan kosong baru kira macam sekolah mana betul. Pening lah main sini kena ni. Main sini kena hon. Dia kata dia pi Zoria kan. Zoria nak beli apa lah.
Pi Kenahan, balik Kenahan, dia bagi kunci kat Ustaz Johari, dia tahu saya tak apa. Tu tak pergi Ustaz kan? Kalau Ustaz Ustaz pening lagi. Dia macam tu lah. Dia kata, macam mana kat sini orang tak ikut undang-undang? Hebat. Sabar. Semua ke dia ada tempat? Dia tempat kampung mereka lah. Kalau kawasan ni, kalau sampai pekan KK tu dah macam ni lah. Dah jadi macam kita harus tahu. Kalau kawasan Ustaz Jo duduk tu memang macam tu. Dia pedalaman Ustaz, mereka patuh dekat undang-undang, mereka hukum adat, mereka tu patuh sangat. Saya belajar sendirilah dengan Ustaz Johari macam mana dia pergi jumpa orang, dia tak pakai sorban. Dia bukan undang-undang kalau macam kan tak boleh potong tu, bukannya undang-undang jalan raya sangat. Bukan. Adab tu, adab depa tu. Adab. Betul. Kita jumpa orang, selamat petang bos, selamat petang cikgu. Kalau tak buat macam tu memang tak ada adab. Tak ada adab. Kita nak cakap dengan orang tua ni, kita kena memang Ustaz Johari pesan sangat dari tahap. Ustaz, kat sini orang beradab walaupun tak beragama. Siapa? Di kawasan mana? Di Tuaran, situ Tuaran. Tuaran. Kat situ Tamparuli, kawasan besar ada Tuaran lah. Tuaran ni antara tengah-tengah lah, antara kota Kinabalu nak pergi Gunung Kinabalu, dia duduk tengah-tengah. Saya jarang dengar ni. Malam ni baru dengar. Kali pertama tak? Tu lah. Saya kalau cerita pengalaman di Sabah, kami sangat sampai macam tu lah. Sampai bunyi cucuk tu. Kira budak nak abang kita. Maknanya macam kan tak ada bahasa nak sebut tu. Tak ada serta Ustaz. Macam tu kan. Kira hebat semua. Kira kita tengah kalut ni, tengah kalut pun tak boleh potong. Orang tutup, orang tu pelan ni. Habis out lah. Hebat. Jalan pula macam bukit-bukit macam tu. Auto kan, kena tekan minyak brake. Nak turun kan tak boleh potong Ustaz. Lepas tu silang budaya dengan silang agama tu lagi seronok Ustaz. Macam mana hari Ahad mengaji tak boleh buka mic deras sangat sebab di bawah raya kampung sebelah Kristian. Toleransi tu memang praktik sana. Saya suka bila Ustaz Johari dia akan sebut siapa-siapa ni pergi Sabah, kita kena hormat silang budaya dengan silang agama. Maknanya macam orang Semenanjung kena belajar daripada Sabah sana tu. Terlebih adab tu. Maknanya kita di sini banyak benda yang sensitivity tu terlalu ni sangat. Seronok. Sedangkan benda tu boleh sahaja kita nak bertolak ansur, kita nak duduk secara boleh, ni. kita boleh buat. Tapi balik sini Ustaz tak boleh. Kalau saya pun bawa kereta macam kat sana, kat sini. Yalah budaya sini dah. Saya tak kena saya kena belah. Tak potong tu memang kena. Kira dia pergi Zoria, pergi Kenahan, balik Kenahan Ustaz. Saya duduk sini tak pernah Kenahan. Saya pergi Sabah kena. Kena. Tapi Ustaz Johari ni dia dakwah dia yang turun, dia tolong minta maaf tu. Saya minta maaf kat dia, Ustaz. Saya minta maaf, saya tak tahu. Tak apa Ustaz, benda ni kita kena belajar. Lagi satu Ustaz, saya beratok nak tekan duit. Ada 12 orang dekat depa ATM payah kan, ATM BSN dekat Tamparuli tu. 12 orang beratok. Ada orang nombor 4 ni ibu mengandung. Ibu mengandung. Yang lain semua bagi jalan, dia masuk. Dia bagi dia dulu, dia tekan, dia keluar dia terima kasih. Orang lain masuk balik. Tak jumpa Ustaz sini. Minta maaf cakap. Betul-betul. Sana terima kasih ni macam kita macam zikir tu. Terima kasih kita bagi laluan kat orang terima kasih. Kita guna laluan, kita beli barang di kedai ni, kita bayar ni, mesti kata terima kasih. Macam Assalamualaikum dia mesti kan. Assalamualaikum. Saya sampai kita kadang rasa janggal kan, tu Kristian, tu pagan, tak ada agama, kan kita beli barang apa nak angkat jual beli macam mana. Kita tak terima kasih, saya kita panggil. Kenapa tidak terima kasih? Dia ajak kita. Terima kasih. Orang Semenanjung pergi sana balik main sini. InsyaAllah tak wali soleh. Allahuakbar. Tak macam kitab pun. Kitab duduk tertulis dalam masyarakat. Hebat. Memang kena terima kasih. Ustaz, dan tu kira Ustaz dan 7 bulan, 7 minggu. Tu pun terkesan tu. Saya sayang lah nak tinggal. Kalau ada rezeki, kalau tapi lagi memang tetap lah. Saya nak ambil budaya tu Ustaz. Iyalah. Ambil lah. Budak-budak kecil pun tak cemekap lah kalau kita kata ni. Tak lelak. Tak lelak. Saya pergi rumah tuan tanah tu, anak dia tengah main gitar. Saya bawa anak saya
anak saya dengan bini saya tu, kami pagi-pagi pergi menyerok rumah dia lah. Dia tuan tanah kan. Petang dia main makan yang kopi rumah kami, tengok budak guna ngaji. Anak dia yang tutup habis, TV tutup, radio tutup, gitar simpan. Pasal tetamu main. Saya sampai cakap, kalau mau main-main lah. Tak boleh. Pasal apa tak boleh? Saya tanya, pasal apa tak boleh? Kenapa tidak? Dia macam tak boleh nak cakap kan. Tak apa tu, bila dia tak ada pun saya tanya lah mak dia, makcik kenapa tidak, kenapa diberhenti semua ini? Biasa saja. Dia kata ini tetamu. Saya kata, tetamu? Macam mana memuliakan tetamu tu ada dalam dia punya lah. Kita lah ni sampai kena zakah. Dia ni ada orang ni lah. Teriak. Baik. Silang budaya dengan silang agama, saya rasa di Sabah cuma dia tak sama dengan Sarawak lah. Lain pula. Sarawak, walaupun saya tak pergi, saya dengar ada yang 2-3 orang pergi, mungkin tak ada tempat budaya macam saya. Tapi saya rasa Sabah, tempat yang saya pergi tu saya seronok lah, dan saya pun duduk kalau ada rezeki. Tuaran lah. Tuaran. Okey, Naim, panjang kita bercerita pada malam ni. Sejam dah. Sejam lebih lah. Tak masalah. Tak apa, tak masalah. Nanti kita akan, kita baru sembang pengalaman je. Kan, macam-macam lagi kalau kita nak sembang lagi kan. Kalau mungkin lah untuk episod ni lah, sebagai yang terakhir lah, kalau Ustaz Naim ada apa boleh kongsikan guru-guru lah yang bagi kesan pada diri yang Ustaz Naim boleh senaraikan, InsyaAllah. Top 3 orang lah. 3 orang. Okay. Saya banyak lah, tapi tak apalah, saya cerita. Kalaupun ramai, saya ambil sikit. Guru saya yang pertama kali, Ustaz Sobri, dia tegas sangat lah. Kadang-kadang kita nak mendidik remaja ni, setengah orang kata kita bagi mereka bebas. Dalam kawalan tu, bagi saya tak sesuai lah. Tambah-tambah dengan keadaan budak darjah 4, darjah 3 pernah kena mikrobit, kena belajar internet ni. Maksudnya tegas tu tetap kena ada lah. Dan saya rasa Alhamdulillah, takat-takat dia duduk rotan, saya duduk di Tanjung Kapok lebih daripada 12 kali kena rotan. Ingat lah, tulis apa Ustaz kali kena rotan. Tapi banyak lah, saya rasa Alhamdulillah. Saya ingat kesan tegasan tu sampai lah saya biasa pergi teriak dekat Ustaz, saya teriak dekat Encik ni, terima kasih lah rotan saya dulu. Maksud saya ingat, walaupun saya terbebas saat waktu Pondok Palang, tak ada undang-undang, tapi daripada kecil tu bagi kesan. Kemudian yang kedua, daripada Pak Lang, waktu saya ngaji Pak Lang, benda yang saya paling ingat, Pak Lang ni dia suka cerita tentang guru dia. Jadi sebenarnya tu satu rahsia besar lah, maksud sohbah ni. Bukan orang kata penghargaan murid yang besar terhadap guru ni, dia akan selalu sebut nama guru dia. Tak pernah Pak Lang mengajar tak sebut nama Syekh Kadir. Tanda cinta kan, aksara min zikri. Dia selalu sebut. Syekh Kadir kata macam ni, Syekh Kadir kata macam ni, Syekh Kadir kata macam ni. Jarang sangat dengar Pak Lang sebut pada ke Syekh Ali. Bukan Pak Lang tak mengaji, tapi Pak Lang terlalu melalui. Saya boleh kata sampai di kitab Musoli Pak Lang tu, dia tulis, dia tunjuk sendiri ni, katabahu binafsihi, ini tulisan Syekh Kadir ni. Syekh Kadir tulis sendiri. Lepas tu kalau arwah Tok Isi cengilah dengan kuat hafalan, dan Pak Nyazuddin kuat ilmu alat. Saya terkesan lah, saya ngaji Ibris Sorf kitab tu tak cetak lah. Perkataan tu Pak Nyazuddin ni, dia cari ketepatan makna ni, dia buka 4-5 kamus. Tu penting ada kamus yang banyak tu, baru dapat dia sesuai dengan ayat. Kemudian kalau dia minta izin lah, banyak guru lah, tapi sikit-sikit lah. Kemudian macam Ustaz Farhan, dia cakap tak berhenti pun, kadang-kadang ada kita seronok juga, kita dapat macam-macam input. Dia kasih, kalau Ustaz Farhan ni dia lebih suka kepada Syekh Imam Sya'rani lah. Kalau pergi jumpa waktu bila pun Uhud Muhammadiyah tu dia di mulut dia lah. Dan saya biasa teguran direct yang paling saya tak lupa, Syekh Nuruddin lah. Waktu Pelong Zahid lah bawa pergi, saya pergi raya. Saya dengar kata Syekh Nuruddin ni orang yang kuat hadis. Saya pun bila raya saya makan, saya nak tiru duduk macam Nabi lah, angkat lutut. Syekh Nuruddin kata ni memang duduk cara Nabi, tapi tak ada adab, angkat lutut depan guru. Puas saya kata. Waktu tu tahun 2000, Allahumma salli.
Kalau tak 2005, 2006. Sejarah tu. Tu sudah budak Padang. Lepas tu di Derang ke di mana? Di Derang. Rumah yang tepi jalan tu, rumah kecil waktu tu. Waktu tu Syekh Nuruddin pun tak top sangat pun. Mengajar di Derang je waktu tu. Lepas tu yang banyak lagi nak cerita tapi tak apalah, masa yang kesempatan yang last lah. Kalau dalam bab semayang ni Pak mentua saya lah, tarbiyah memang kami memang ditekan sangat bab semayang lah. 5 minit 10 minit sebelum azan mesti ambil semayang dah. Kemudian dia akan tekankan sunnah rawatib, wirid, doa, qabliyah, ba'dah, tetap kena. Saya biasa berziarah di Thailand, Fatani dengan Tok. Kami jamak maghrib dengan Isya. Dia buat dua dulu qabliyah maghrib, qabliyah Isya. Sembahyang maghrib 3, sembahyang Isya 2, buat ba'dah lagi 4. Ba'dah Isya, ba'dah maghrib. Maksudnya dia jaga semua rawatib. Walaupun sembahyang jamak. Maksudnya dia bab sembahyang ni kami kalah langsung lah. Tapi kami terkesan lah. Maksudnya kalau nak sembahyang lewat-lewat tanya. Ayah baba. Ayah. Kemudian yang last kali Pak Lumi lah. Allahumma salli alaihi. Tu kira tak ada rahsia lah saya dengan Pak Lumi. Kemudian bila Pak Long sebut, Pak Long dah sabar 30 tahun lebih dah tak kata kat orang. Kalau kira-kira umur 70, 40 tahun nak, mungkin ada waktu 40 tahun dulu biasa kata 30 tahun nak tinggal, nak istiqomah tarbiyah diri ni benda boleh selawat apa nak maki orang tu. Tapi pun saya rasa Pak Lumi, saya biasa tanya Pak Lumi, Pak Long cerita sikit tentang tasawuf. Pak Long tak ngaji. Pak Long tak ngaji kitab Penawar Hati, kitab Hikam aja. Tapi akhlak Tok Ajiman turun. Dan saya pun tak pernah minta mengaji kitab tasawuf kat Pak Long ni. Tapi bila kita sembang dengan Pak Long ni, kita tahu dah lebih pada tasawuf lah. Tasawuf ni dulu, orang dulu dia dapat melalui transfer daripada Tanakul. Daripada guru. Itu yang itu ngajak dia tak perlu tahu mana pun. Hebat. Bab sohbah ni insya-Allah. Rahsia sohbah ni kena sohbah lah. Ya betul. Jadi baru dapat. Betul. Kenangan pengalaman boleh cerita, tapi orang nak buat tak semacam pendamping tu. InsyaAllah. Rasanya panjang kita kali ni. Nanti kita akan jemput Ustaz Naim lagi dalam keadaan apa? Ustaz Naim kata tak tahu nak cakap apa malam ni. Memang selalu tetamu kita memang macam tu lah kan, tak tahu ni. Tapi sebenarnya banyak yang kita dapat pengalaman-pengalaman yang Ustaz Naim sebut kan, yang cerita kongsi kita malam ni. Fahmi tak? Kan, Fahmi nak kata apa sebelum kita akhiri siri kali ni? Maksudnya sekat yang nak boleh simpulkan Ustaz. Sekat dah jadi coach ni kali kedua. Kali utama dengan Ustaz Amiruddin episode 2 tu. Jadi yang nak boleh simpulkan, undang-undang tu penting. Macam peraturan apa semua. Ustaz Naim tadi cerita, lepas tu kat pondok Tanjung Bapok ada peraturan. Bila pergi pondok Pak Lang Zakaria Alok Janggui tak ada peraturan, jadi tak lindung. Jangan biasa ya. Betul tak? Jadi kena train dengan tu dulu. Biarlah rasa teruk dulu kan. Tapi lepas tu dia akan secara automatik je masuk. Akan membentuk diri kita. Yalah. Itu jadi akhlak lah. Kan akhlak ni dia automatik. Sekarang bulan tu boleh yang setakat di antara benda yang nampak itu lah. Ya, Fahmi. Jadi insyaAllah kita kali ni, siri kali ni mungkin agak panjang kan. Terima kasih kepada siapa semua lah, pendengar dan penonton yang sudi mendengar daripada awal sampai habis video. Syabas kalau siapa yang bisa dengar ni kan. Tapi kalau siapa yang dengar saya cakap pun alhamdulillah, itu satu penghargaan lah pada kami kan. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ni kita dapat sesuatu lah daripada apa yang kita sembangkan. Kita sembang saja santai je, kongsi-kongsi. Tapi bukan kali yang terakhir lah. Banyak lagi lepas ni kita macam-macam lagi. Daripada Ustaz Naim ni macam-macam anaknya kan. Dulu Ustaz Naim aktif dalam Facebook dulu, antara yang baca juga waktu tu walaupun tak kenal. Tapi Ahmad Naim Syahidun ni duk selalu dalam kita punya ni kan. Waktu tu apa dia, Tengku Yusof tak ada lagi kan, kalau kita dalam Facebook ni lah kan. Tapi lah ni Tengku Yusof pula yang senang ni, jadi generasi demi generasi lah. Dan nanti kita akan jemput tu kan, yang kata
siapa-siapa yang kita rasa boleh bagi perkongsian, boleh bagi sharing pada ni yang remaja-remaja yang tengok ni kan. Kita macam Ustaz Naim tadi Ustaz Naim bermula daripada pondok kan, sambung ke pondok sampai pondok, siapa sangka orang yang duduk di pondok ni boleh pi ke diploma, ambil apa politeknik, masuk Giat Mara, masuk politeknik sampai 2 pula tu kan, politeknik apa semua tu. Maknanya jalan mengaji ni panjang kan. Kalau kita masih lagi duduk saja tak buat tindakan apa-apa, itulah rugilah kan. Maknanya boleh saja kalau kita ikhtiar buat apa pun boleh. Jadi rasanya sekadar itu dulu. Terima kasih sekali lagi kan yang mendengar, terutama sekali yang sudi untuk tunggu tayangan premier ni kan. Terima kasih. Dan itulah sekadar itu dulu untuk kali ini. Kita jumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Republik Syabak Podcast, menyerang bukan menyerang. Rasul itu kan menyerang bukan menerang bukan menyerang, dan mencerah bukan menyerah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everyone who's around you on the day of judgment, Allah will surprise you if you show good tidings.